pintar. Ia mampu memetik petai. Sejak sekian lama, beruk digunakan untuk memanjat petai dan ulam-ulaman seperti pucuk sentang. Sejak anak muda berhijrah ke bandar, peranan beruk penting untuk meneruskan legasi petani yang bergantung hidup dengan sumber pertanian seperti petai. Batu Kurau Perak. Hari ini, John, nama yang diberi kepada beruk terlatih milik Pak Brahim, dibawa ke kebun petai di kampung Anak Kurau. John ialah beruk kesayangan Brahim. Sejak kecil, dia telah dilatih untuk memanjat pokok petai dan kelapa di kampung ini. Kali ini, John perlu memanjat pokok petai setinggi lebih 20 meter untuk mengutip hasil tani Pak Brahim. Ketangkasannya memetik petai pada ketinggian ini menggambarkan Pak Brahim benar-benar berjaya melatih John dengan baik. Kat dulu. Ribuan ekar dusun durian yang diselang-seli pokok petai yang terbentang luas di kaki banjaran Titiwangsa adalah dusun turun-temurun yang diwarisi daripada orang tua penduduk kampung ini. Unik dan berbeza dari yang lain. Itulah dia beruk di Anak Kurau ini. Kebiasaannya kita melihat beruk digunakan untuk memanjat pokok kelapa. Tetapi di sini beruk dilatih menjadi seekor binatang pintar yang digunakan untuk memanjat pokok petai. Dianggarkan terdapat lebih 5,000 batang pokok petai di Anak Kurau ini. Jadi mustahil untuk menggunakan manusia ataupun tenaga manusia sepenuhnya untuk menurunkan buah petai di sini. Gelagat beruk memetik buah kelapa sudah biasa kita lihat. Namun kepintaran beruk memetik buah petai tidak pernah kita tengok. John mampu memetik sehingga 200 keping petai pada setiap pokok yang dipanjatnya. Kampung Anak Kurau adalah kampung Melayu tradisi yang terletak di pinggir banjaran Titiwangsa dengan jumlah penduduk hampir 300 orang. Kampung ini terletak sejauh hampir 12 km di hujung jalan yang menghubungkan Batu Kurau dan Anak Kurau. Gerai Kak Yam terletak berhampiran jalan antara gerai yang menjadi tempat pertemuan penduduk kampung Anak Kurau, Batu Kurau Perak. Gerai ini sering menjadi tumpuan golongan berusia untuk menikmati sarapan atau minum petang. Kebiasaannya, kehadiran Pak Brahim akan menceriakan suasana dengan pelbagai cerita lucu tentang gelagat beruk peliharaannya. Kasih Pak Brahim terhadap beruknya memang tidak dapat dipersoalkan. Kasih terhadap beruknya ibarat kasihkan anak sendiri. Kampung Anak Kurau terletak di hujung jalan berhampiran kaki banjaran Titiwangsa. Maka tidak hairanlah ia kaya dengan pelbagai hasil tani, termasuklah buah gelugo ini, pisang, buah kedua ataupun buah kerdas. Dan buah gelugo ini mungkin ramai yang tidak mengenalinya, kerana ialah buah yang dijadikan asam
keping. Perkhidmatan beruk di sini selain mengambil petai, boleh juga digunakan untuk mengambil buah gelugo ini, rambutan, jering ataupun kerdas. Dan dianggarkan lebih 30 ekor beruk di kampung ini dimiliki oleh penduduk kampung yang digunakan untuk bekerja mengambil hasil tani. Pusat pengumpulan hasil tani yang dimiliki oleh anak jati kampung ini yang pernah merantau selama hampir 20 tahun lalu menjadi nadi ekonomi penduduk kampung ini. Tidak kira apa saja hasil tani yang dibawa ke sini, mereka pasti tidak pulang kehampaan. Bagi Fauzi, beginilah caranya dia dapat membantu penduduk kampung ini. Harga yang ditawarkan kepada setiap barangan yang mereka bawa dibeli dengan harga yang berpatutan. Buah pinang juga banyak di anak kurau ni. Ada kalanya Mak Fauzi mampu menjual sehingga lebih 2 tan sehari. Dan ini pula buah pinang yang belum diproses ni harga dia 30 sen sekilo. Dan yang ini RM2.5 sekilo. Petai ni hasil nombor 2 lah. Nombor 2 selepas Lepas pisang. Padi tak ada. Padi ada tapi kita bagi kat maju luar buat. Hidangan masakan ikan sungai dan sayur kampung benar-benar membuka selera. Senang lagi. Kelang ke boleh. Ni makan tengari istimewa ni di kampung anak kurau ni. Lauk dia semua lauk kampung. Ni daun apa ni? Cabang 3. Cabang 3 ataupun tinggi burung. Sambal kelapa ni. Samenyo. Memang partner dia ni lah. Faham? Yes. Kena rasa dulu. Kebiasaannya, Mat Fauzi membeli hasil tani yang dibawa ke kedainya antara jam 9 hingga 11 pagi dan selepas waktu itu, giliran peraih pula untuk memunggah hasil tani. Sebaik selesai semuanya, kami menjadi tetamu istimewanya untuk menikmati juadah makan tengah hari yang disediakannya. Banyak. Benarnya barang tu dia tak banyak. Dia makan ribu-ribu. Kasar boleh kan? Asam mula. Sudah hampir 10 tahun, Pak Brahim berkhidmat di kampung ini dengan menyediakan beruk terlatih untuk memetik kelapa, petai dan pelbagai lagi. Beruk jantan berumur 8 tahun ini, dinamakan John oleh Pak Brahim, adalah satu daripada 5 ekor beruk yang dimilikinya. Baginya, John adalah beruk yang sangat pintar, tangkas dan taat akan segala arahan yang diberikan dan tidak keterlaluan kalau dikatakan yang John adalah beruk kepercayaannya untuk melaksanakan tugas memetik kelapa. Bermula saya balik daripada Sabah dalam tahun 2006. Saya balik, saya berfikir minta izin daripada orang tua saya. Saya cuba mau mengajar beruk. Orang tua saya suruh pergi ambil lesen dulu di Ipoh. Balik dari itu, cita-cita saya memang itu. Tapi alhamdulillah sampai di sana dah senang juga dia orang bagi. Saya mulailah sanggup pinjam ni perangkat orang. Sesiapa sahaja yang berhasrat memelihara beruk diwajibkan memiliki lesen atau permit yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan dengan bayaran RM10 seekor dan Pak Brahim hanya dibenarkan memelihara 5 ekor beruk. Pada peringkat permulaannya, Pak Brahim telah memohon untuk menangkap beruk menggunakan perangkap besi dan dia hanya diberikan tempoh selama sebulan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Selain memerangkap beruk, perangkap ini juga digunakan untuk menangkap beruk yang terlepas. Sebenarnya kejadian beruk terlepas adalah perkara biasa memandangkan ia adalah binatang pintar.
Malah ada juga disebabkan talinya terputus, mungkin akibat reput ataupun banyak bergesel dengan pokok ketika bekerja mengambil kelapa maupun petai. Kami memasang perangkap untuk menangkap semula anak beruk yang bernama Hitam kerana terlepas sewaktu bermain ketika rakaman dijalankan. Hanya beruk yang terlatih dapat melakukan kerja-kerja sebegini seperti John, beruk peliharaan Pak Brahim. John, beruk dewasa yang patuh dan rajin. Setiap arahan Pak Brahim diikuti dan ini membuktikan telah wujudnya persefahaman yang erat. Di kampung Anak Kurau Perak, Pak Brahim dan John sangat dikenali penduduk kampung kerana aktif menawarkan perkhidmatan memanjat pokok petai dan kelapa di sini. Setelah perangkap telah tersedia dengan umpan pisang, kami meninggalkan perangkap tersebut dan juga kamera yang bersedia merakamkan detik perangkap mengena. Walaupun bersembunyi agak jauh dari lokasi perangkap, anak monyet tersebut tetap mencurigai umpan pisang tersebut. Ia kelihatan lebih tertarik kepada kamera yang kami tinggalkan daripada mendekati perangkap yang berumpankan pisang. Malah, ia seolah-olah tahu kedudukan lensa kamera yang merakamkan kelibat mukanya ketika menjengah. Hitam, anak monyet yang masih kecil kelihatannya bijak dan manja walaupun belum lagi dilatih oleh Pak Brahim. Ini anak beruk ni namanya Hitam, berumur 6 bulan dan belum lagi diasuh untuk manjat kelapa. Sebab usia dia terlalu kecil lagi ya? Oh, kecil dan gigi dia masih belum bersalin lah. Dia belum gigi susu, gigi as. Jadi bila dia tukar gigi umur setahun baru boleh digunakan untuk manjat kelapa dengan melatih si Hitam ni ya. Berdasarkan ciri fizikal tertentu pada anak monyet ini, Pak Brahim yakin Hitam mempunyai potensi untuk dilatih mengambil kelapa dan petai bagi menggantikan beruk dewasa yang mungkin boleh berkhidmat antara 2 hingga 3 tahun lagi. Saya tak adalah sebab dia berminat dalam bidang yang begitu. Jadi kita ini kan ikut saja dia punya minat. Sekiranya benda tu yang dia buat tu elok, elok lagi kita. Babu, minum air dulu. Bagi memastikan beruknya sentiasa bertenaga dan merasa sentiasa dihargai, Pak Brahim tidak lokek berbelanja terhadap makan minum beruknya. Labu, beruk jantan yang berusia 10 tahun, sering diberikan perhatian oleh Pak Brahim. Walaupun ia tidak bekerja, ia sentiasa mendapat habuan istimewa. Begitu juga dengan beruk jantan ini yang bernama John, berusia 8 tahun. Ia sering dibawa Pak Brahim untuk memetik kelapa dan petai. Namun ia tidak seperti Labu yang boleh memegang botol untuk meneguk minuman. Manakala beruk ini bernama Putih, menurut Pak Brahim, ia sombong dan degil walaupun pantas memetik kelapa. Dia taat dengan saya, dia kena ada saya hari-hari. Dia nampak muka hari-hari. Sekiranya dalam seminggu dia tidak nampak saya, dia akan marah seperti orang lain juga. Menurut Pak Brahim, ciri fizikal dan cara ia duduk menunjukkan ia menjadi ketua atau pemimpin kepada beruk lain jika di hutan. Senang ajar dia ni dari kepada boyan, kepala rata. Ya ni kepala rata lah ni. Kepala rata. Telinga ada lebih sedikit ni. Keberanian dia dan cepat bijak, cepat pandai. Sekarang kita mula mengajarkan beruk kecil. Belum pernah. Usia 8 bulan adalah waktu yang sesuai bagi melatih anak beruk. Bagaimana cara-cara. Ini kerana pada usia tersebut, gigi susu telah bersalin kepada gigi kekal. Ia amat penting kerana jika belum bersalin gigi, latihan memetik kelapa akan merosakkan gigi yang bakal tumbuh. Gigi kekal yang tumbuh menggantikan gigi susu akan jarang dan tidak tersusun.
Jika ini berlaku, beruk tersebut tidak boleh memetik kelapa dengan pantas kerana kebiasaannya ia akan menggigit tangkai kelapa untuk menjatuhkannya. Kebanyakan dia pakai gigi, tapi dia suruh teruskan. Itulah caranya. Dia akan pakai gigi. Saya coba pergi 2 pokok dulu. Besok ada kawan kata di sana ada 5 pokok rumah kawan lain. Dari situ mulai sudah saya pandai naik begitu. Daripada 5 pokok tadi, beruk itu daripada dia dah hari-hari dia dah biasa, dia akan jadi rajin dan senang suruh dia. Walaupun Pak Ibrahim mempunyai 3 ekor beruk jantan, namun John adalah pilihan utama untuk memetik kelapa. Di antara 3 ekor tersebut, John adalah beruk jantan yang paling muda dan tangkas. Berbanding labu yang agak tua, manakala putih pula ganas dan degil walaupun tangkas mengambil buah kelapa. Ia terlalu berisiko untuk dibawa mengambil kelapa terutama di kawasan yang terdapat ramai orang memerhati kerana ia berpotensi untuk menyerang orang awam. Ia juga akan memetik kelapa dari satu pokok ke pokok lain yang tanpa perlu turun. Kebiasaannya pada sebelah petang selepas bekerja, Pak Ibrahim akan membawa beruknya mandi di sungai kerana ia akan memberi kesegaran selain membersihkan bulunya yang mungkin kotor terkena lumut sewaktu memanjat. Aktiviti ini yang menjadikan hubungan Pak Ibrahim dan John bertambah akrab. Mungkin tidak ramai pemilik beruk yang melakukan apa yang menjadi amalan Pak Ibrahim ini. Pak Ibrahim memberikan beruknya minum susu khas yang kebiasaannya diberikan penternak kepada kambing dan lembu. Anggaran 3 gelas. Ini untuk kesihatan beruk tu menyelerakan makan. Apabila tengah hari dia tak lalu makan, kita bagi ini, tak lama dia terasa di leher, terasa makan. Dah hujan, habiskan juga. Tiap-tiap hari Selasa saya adakan buah apple RM50 dihaskan untuk 1 minggu. Jadi hari-hari kerja atau tidak saya akan bagi. Telur kalaupun dia tidak bekerja sebiji tetap kena bagi. Lepas itu bila dia buat kerja, nak pergi kerja bagi. Dalam kerja kadang-kadang orang tuan rumah tu yang punya kelapa itu tanya dia makan apa, saya cakap telur. Diorang bolehkah bagi sekarang? Boleh. Saya ambil bagi kat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila balik selesai masalah kerja dia masih penat, belum lalu makan nasi, penat, bagi telur dulu. Baru bagi nasi. Kalau saya terus bagi nasi, dia tak lalu makan. Bagi Pak Ibrahim, hubungan dia dan beruk peliharaannya amat akrab ya. Dan selain itu, dia juga sering menjaga kesihatan ataupun memberi keutamaan makanan
kepada binatang peliharaannya. Baginya setiap binatang yang diberi makanan yang cukup, kuat untuk bekerja. Terus ambil. Dalam usaha mencari rezeki, Pak Ibrahim mempelbagaikan kemahiran beruk peliharaannya. Tarik. Sikit. Naik balik sebelah kanan. Dia tidak hanya bergantung di kepada bawah rezeki dulu. memetik kelapa sahaja. Sudah. Malah beruknya boleh memetik buah jering selain mampu mengutip ulam. Bagi masa 5 minit. Tetapi dia ini faham. Apabila lepri dia suruh sedia, dia sudah sedia. Bila bunyi whistle, dia terus lompat sampai tali. Saya tak sedia dengan tali, dia bawa sekali. Dengan masa itu 34 saat, dia mau 3 biji. Tapi sekali jijak 2 biji, 2 kali jijak 4 biji. Dia orang suruh tarik turun, saya tarik turun. Sampai di rumah, whistle pun bunyi. Dia orang bagi tahu 34 saat. Setiap kali bertanding, memang dialah Johan terus. Belum pernah ni. Semenjak saya balik kata 2006, 2007 saya main dia. Seterusnya. Sampai sekarang. Belum pernah kata nombor 2, nombor 3. Bermula dengan melatih beruknya memetik kelapa. Setelah mahir, Pak Ibrahim akan melatih beruknya memetik petai dan jering. Yang uniknya, John juga mampu memetik pucuk sentang. Okey, bagus. Tak. John Tunjuk tahu memilih patahan. antara daun sentang yang tua dengan pucuknya. Ambil pucuk dia saja. Coba tunjuk pada orang. Bagus. Tunjukkan ambil sebelah kanan. Ada 3 batang. Walaupun pucuk sentang ini rasanya pahit, tetapi Satu ia adalah lagi, daun jangan ulam tinggal. yang mempunyai khasiat yang tinggi dan mudah diperoleh di pasar hujung minggu di Pekan Batu Kurau. Ini dia pucuk sentang. Baik untuk ubat. Kalau dijual di pasar pagi macam ni lah. Banyaknya seikat RM1. Khasiat dia memang tinggi. Untuk kencing manis dan juga darah tinggi. Kan? Jadi difahamkan tak semua beruk peliharaan di Batu Kurau, Anak Kurau ni yang berkemahiran untuk mengambil pucuk sentang ini. Bak kata Pak Ibrahim, nisbah dia 10 ekor beruk. 1 ataupun seekor saja yang berkemampuan untuk mengambil pucuk sentang ini. Dan bukan pucuk sentang saja. Petai, pinang, lagi apa Pak Ibrahim? Jering. Itulah kemahiran beruk yang dipelihara oleh Pak Ibrahim ni. Dan difahamkan pada waktu malam pun buruk Pak Ibrahim ni boleh bekerja, boleh ambil buah kelapa. Biarpun pada waktu malam, Pak Ibrahim ingin menunjukkan kepada kami bahawa John bukan calang-calang beruk. Kemampuan John mungkin melangkaui tanggapan kebanyakan pemilik beruk di negara ini. Saya coba waktu itu di bulan gelap. Saya mau tahu tengok dia boleh buat atau tidak. Terus dia ambil sebiji. Apabila jatuh, saya pergi tengok betul-betul yang hitam. Saya cuba dan seterusnya habis satu tandan itu. Betul-betul dia ambil yang hitam. Itulah kali yang pertama permulaan ambil kelapa yang masak di sebelah malam. Cahaya lampu yang digunakan bukan bertujuan untuk menyuluh kelapa agar memudahkan John memetik kelapa, tetapi untuk membolehkan kami merakamkan gelagat dan kepintaran John memetik kelapa pada waktu malam. Tanpa cahaya, kami pasti tidak dapat merakamkan keistimewaan John. Saya percubaan dalam bulan gelap. Setelah saya coba 2 biji dia jatuh,
Kemudian saya cuba beberapa kali. 3 malam begitu, dia boleh ambil tercapai 200 biji dengan sebelah malam. Bermula dari jam 10. Saya ni sejak daripada kecil, orang selalu menggelarkan saya sebagai monyet. Sudah sekian lama sejak dahulu lagi, manusia mempunyai pertalian rapat menggunakan khidmat tenaga beruk, khususnya melakukan kerja-kerja memanjat dan memetik hasil kelapa. Keistimewaan mampu menerima arahan daripada tuannya satu kelebihan, ia dijadikan haiwan peliharaan. Ia dikategorikan sebagai haiwan primat seperti lotong, ungka, monyet, kera dan orang-utan. Kami ingin mendekati haiwan bijak ini bagi memahami perwatakannya dan populasi spesies beruk di Malaysia. Profesor Madya Dr. Badrul Munir Mat Zain merupakan pengkaji haiwan primat di Malaysia. Hari ini, pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia ini bersama 2 penuntutnya melakukan proses pengutipan sumber genetik beruk. Ia lazim dilakukan ke atas beruk yang baru dimiliki oleh tuan pemilik. Kali ini ia membabitkan orang baharu dikenali sebagai Siti. Bergelar pengkaji beruk, itu minat Profesor Badrul yang telah dibina sejak kecil. Saya ni sejak daripada kecil, ya, orang selalu menggelarkan saya sebagai monyet, ya, sebab ada kena mengena dengan nama saya Badrul Munir, ya. Badrul monyet. Bila tiap-tiap hari pergi sekolah tu, ada kawan mengejek, ya. So perkataan monyet tu terus sebati dalam hidup saya. Ejekan menjadi pendorong kepada Profesor Badrul untuk bergelar Doktor Primat. Apatah lagi, dia individu penting daripada 2 pengkaji yang memfokuskan penyelidikan intensif hidupan istimewa ini di Malaysia. Kampung Asam Jawa terletak di Baling Kedah. Di kampung ini, cukup terkenal dengan perkhidmatan tenaga beruk untuk memanjat pokok kelapa dan petai. Antara pemiliknya, Muhammad Lop atau lebih dikenali sebagai Abang Man. Dia telah melatih beruk sejak 4 tahun lalu. Mula-mula sekali kita ajar pulas buah lah, kan? Pusing buah kan. Peringkat kedua kita ajar di mayang buah tu. Sampai dah mahir di tandang buah tu, kita ajak ke atas pokok lah. Bermula dengan minat, Abang Man mengembangkannya kepada sumber pencarian, menawarkan perkhidmatan beruk untuk memanjat memetik buah kelapa kepada masyarakat kampung. Setiap pagi, inilah rutin Abang Man. Sarapan pagi perlu disediakan untuk 13 ekor beruk peliharaannya. Biasanya, buah-buahan segar menjadi menu pilihan setiap pagi dan petang. Manakala tengah hari, nasi diberikan kepada semua beruknya. Buat baik, dibalas baik. Abang Man percaya memberikan penjagaan rapi terhadap beruk peliharaannya dapat memikat haiwan primat ini patuh dengan arahan. Apatah lagi, tugas yang bakal dilaksanakan memerlukan tenaga yang banyak. Kumpulan yang dipanggil beruk kera ini mempunyai satu ciri istimewa yang tidak ada pada primat lain, iaitu mempunyai saku pipi. Ini membolehkan beruk menyimpan makanannya di bahagian ini sehingga 2 jam. Beruk kumpulan haiwan primat yang biasa dipelihara manusia. Ini memandangkan kumpulan beruk ini lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia berbanding kumpulan lotong yang lebih pemalu. Sebenarnya saiz otak primate ni memang pengaruhi kebijakan seseekor haiwan tersebut. Ya. Lebih besar
saiz otak dalam primate lebih cerdiklah primate tersebut. Ya. Contohnya gorila, orangutan, chimpanzee sebenarnya lebih cerdik daripada kumpulan beruk kera. Profesor Badrul telah berkhidmat di Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia hampir 20 tahun. Selain menyelia beberapa pelajar di peringkat sarjana, dia juga gemar meluangkan masa mengikuti kajian lapangan pelajarnya khusus terhadap haiwan primat. Profesor Badrul turut mengkaji aspek ekologi dan kelakuan lotong yang bagi kajian ini, pastinya dia tidak mempunyai masalah untuk mendapatkan persempelannya kerana kawasan sekitar universiti juga antara lokasi semula jadi populasi lotong. Tidak seperti persempelan beruk. Bagi mendapatkan persempelan beruk, kali ini Profesor Badrul ke utara semenanjung Malaysia, Baling Kedah. Ditemani dua penuntutnya, Nur Aifat Rahman dan Latif Abu Bakar, buat pertama kalinya mereka bertiga ke sini bagi mengambil sampel baharu. Mereka mendapat tahu Abang Man mempunyai jumlah beruk yang banyak dan ini membuatkan mereka tertarik untuk mengetahui spesies populasi di sini. Profesor Badrul memulakan sesi perkenalan dengan kesemua beruk peliharaan Abang Man. Ini dapat membantunya untuk mengenal pasti beruk yang jinak dan liar. Beruk mempunyai perwatakan yang tertentu, terutamanya dengan kehadiran manusia yang tidak dikenali. Ya. Beruk mungkin akan menunjukkan mimik muka ya, ke arah individu yang bertetangan dengannya. Ya, ini adalah sebagai salah satu peringatan kepada individu ataupun manusia yang berada di hadapannya supaya lebih berawas ataupun menjarakkan diri. Beruk akan meluahkan emosi melalui mimik muka dan gerak tubuh yang membawa makna tersendiri. Beruk ni kalau gagal menerima arahan, tuan akan marah lah. Ya. Mungkin beruk ni akan tunduk ya, menunjukkan bahawa dia lebih rendah lah tahap dia daripada tuan dia. Ya. Okey, lagi pergi ambil kita punya alat-alat untuk kita buat sampling lah, untuk ambil dua dengan sebelah kanan. Kita boleh mulakan lah. Boleh. Ya. Proses pengutipan sampel ini kadang-kala dilakukan di zoo yang memerlukan pengesahan genetik. Teh beruk berusia 3 tahun. Ia beruk peliharaan Abang Man yang paling lincah dan agresif. Hari ini Profesor Badrul akan mengambil sampel bulu teh untuk kajian mereka. Memandangkan teh sifatnya agresif, Profesor Badrul meminta Abang Man memegang teh supaya ia tidak mengganas dan mencederakan sesiapa. Ini kerana lazimnya beruk lebih menghormati tuannya berbanding orang asing. Ini nama dia apa? Teh. Teh. Nama dia teh. Teh. Oi. Salam dulu, salam. Ha, salam. Nak buah kena ni. Salam dulu. Salam. Nenek. Siti, anak beruk yang berusia 3 bulan ini juga menjadi sampel bagi kajian Profesor Badrul untuk mengetahui struktur genetiknya. Selain bulu, najis antara sampel lain yang boleh diambil untuk tujuan kajian yang sama. Pensampilan najis dilakukan kerana ianya lebih mudah didapati berbanding sampel-sampel yang lain. Ya.
Ini juga merupakan salah satu kaedah yang tidak mencederakan persampilan bagi primat tersebut. Kesemua sampel ini akan dibawa ke makmal Fakulti Profesor Badrul untuk dianalisis. Profesor Badrul merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Biologi. Dia mempunyai kepakaran hampir 20 tahun dalam bidang sistematik molekul dan primatologi. Profesor Badrul terbabit dalam kajian kepelbagaian primat di Asia Tenggara yang melibatkan genetik lotong, beruk, kera, monyet dan orang utan. Bidang kajiannya ini membolehkan dia antara pakar yang memahami kehidupan dan perwatakan haiwan primat. Sementara di Baling Kedah, Siti dan Teh bergerak aktif. Siti dan Teh sebenarnya beruk yang baru dipelihara Abang Man berbanding beruk yang lain. Persempelan yang telah dilakukan ke atas Siti dan Teh dapat membantu perolehan maklumat dan statistik terbaru mengenai populasi beruk di Malaysia. Di makmal ini, sampel bulu dan najis Siti dan Teh dianalisis. Menurut Profesor Badrul, hasil penyelidikan yang dijalankan tertumpu kepada melihat pertalian populasi kumpulan beruk yang ada di semenanjung Malaysia. Kepentingan kajian ini juga dapat membantu manusia memahami perwatakan spesies beruk yang mempunyai hubungan rapat dengan manusia. Kita dah jalankan kajian terhadap sampel Siti dan Teh dan kita mendapati bahawa Siti dan Teh mempunyai struktur genetik yang unik pada populasi baling berbanding dengan beruk-beruk yang kita kaji daripada Kelantan dan juga daripada selatan tanah air. Dia punya struktur genetik dia, ya. Struktur genetik populasi itu memang hanya terdapat pada kawasan utara saja. Kebiasaannya, keputusan persempelan mengambil masa 3 minggu kerana ia membabitkan banyak prosedur. Mungkin sesetengah orang tidak dapat memahami kepentingan kajian ini. Namun, kajian ini penting kerana ia dapat memberi gambaran tentang perhubungan spesies primat di Malaysia sekaligus melihat betapa istimewanya haiwan ini yang mampu membantu manusia menyelesaikan tugas seharian. Ia juga dapat membantu hal-hal berkaitan pengurusan pemeliharaan dan pemeliharaan spesies primat. Sikap prihatin dan cinta terhadap haiwan primat ini menjadi pendorong kepada Profesor Badrul untuk menjadi individu yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab memastikan kepelbagaian primat dikaji dari pelbagai aspek sekiranya khazanah negara ini ditakdirkan lenyap dari peta Malaysia. Lebih baik beruk banyak. Kita tentu selamat lah. Dianggarkan terdapat antara 4 hingga 5,000 pokok petai di pinggir banjaran Titiwangsa yang memenuhi dusun penduduk di Batu Kurau ini. Bukan kampung ni saja. Kawasan Batu Kurau ni ada beberapa kampung. Semua pakai ada petai. Saya lebih kurang ada dalam 4 ekar. 4 ekar tu ada berapa banyak pokok petai? Lebih kurang dalam 30 lebih. 30 lebih. Kira-kira jam 9 pagi, Pak Brahim membawa John untuk memetik petai. Gelagat John yang berhenjut di belakangnya, menurut Pak Brahim, adalah aksi yang menunjukkan ia suka menaiki motosikal, terutama jika ia merasakan mukanya diterpa angin. Seperti biasa, John kelihatan ceria walaupun dia bakal memulakan kerjanya. Keceriaan ini dipengaruhi oleh sarapan pagi istimewa yang diberikan oleh Pak Brahim. Kebiasaannya, Pak Brahim akan memberi makanan berkhasiat pada beruk peliharaannya seperti susu, buah apel,
lepat atau telur 2 biji agar beruknya sentiasa bertenaga. Berbeza dengan sebahagian pemilik beruk yang kami perhatikan, suka memaki hamun beruknya ketika memberi arahan untuk memetik hasil. Menurut Pak Ibrahim, walaupun beruk hanya seekor binatang, namun ia juga perlukan belayan dan perhatian supaya ia lebih kuat bekerja. Tapi saya lihat eloknya lebih baik beruk panjat daripada orang panjat. Kita tak ada risiko kan. Kalau orang panjat ni macam-macam risiko dah. Kita takut dia jatuh lah. Jatuh kan, tengok macam ni ada temingat kan. Bila tak panjat temingat mesti hambat kita. Tak ada yang turun kan. Lepas ke bawah. Terjun kan. Lebih baik beruk panjat. Kita tentu selamat dah. Dia naik tadi dah ada penyengat dah. Dalam hutan ni banyak, tiap-tiap pokok mesti ada tempat penyengat. Banyak yang gigit. Diserang penyengat adalah perkara biasa, namun Pak Ibrahim tetap memberi perhatian dengan membantu membuang penyengat yang melekat di belakang John kerana tangannya tidak sampai untuk mengibas bahagian belakangnya. Berbanding pokok kelapa, ada di antara pokok petai mempunyai ketinggian hampir 3 kali ganda pokok kelapa. Lantaran itu, khidmat beruk memetik petai memang amat praktikal dan dapat mengelakkan kemalangan di kalangan pemilik pokok petai. Inilah dia hasil usaha ataupun kerja beruk yang bernama John ni. Sebanyak ini, walaupun buah tak berapa banyak, tapi saya rasa berapa kilo ada ni? Dua-dua ni. 20 kilo kurang daripada 20 minit masa yang diambil oleh beruk ni untuk menurunkan petai ni. Begitulah pantas ataupun bijaknya beruk ini untuk menurunkan petai. Inilah dia tokek-tokek petai. Penduduk Anak Kurau ni yang kebanyakan ni ada, setiap orang adalah 20-30 batang pokok petai. Walaupun tu sikit tu bagi dia orang tu. Tapi bolehlah RM100 sekali panjat pokok petai terdapat. Ya, penduduk kampung. Lazimnya selepas memetik kelapa mahupun petai, John akan mendapat habuan. Kebiasaannya adalah minuman botol atau mungkin telur ayam. Menjelang jam 10 hingga 11 pagi, pemilik dusun atau peniaga petai mula tiba di pusat pengumpulan hasil tani di kampung Anak Kurau. Begitu juga dengan Pak Ibrahim membawa hampir 150 keping petai. Pada ketika ini, hasil petai agak berkurangan kerana musim petai berbuah dengan banyak adalah serentak dengan musim durian yang dijangka tiba dalam 2 bulan lagi. Walaupun begitu, mereka mampu meraih pendapatan antara RM100 hingga RM200 setiap kali memetik petai. Mak tengok kualiti petai. Kalau ni cantik 70-80 buat masalah ni. Kalau kata musim murah, yang Bomak jalan kat Selayang tu dah depo sini pakai tak mau dah. Bomak jalan panggil lori luar masuk. Macam ada pernah sampai 20,000 lori lah. Keping. Biarpun beruk haiwan yang tidak berakal, keistimewaan yang dianugerahi menjadikannya penting dalam kehidupan manusia. Seperti hubungan John dan Pak Ibrahim.